apabila dia datang ke dalam satu kampung ataupun dalam satu bandar. Ini Nabi besar ni. Nabi kata, kamu tengoklah dia, sesungguhnya mata kanannya buta. Dan ketika mana dia mengaku bahawa dirinya Tuhan, ketahuilah bahawa Allah itu tidak buta matanya. Tuan-tuan, dia manusia berjalan, bukannya dia terbang. Dajjal itu tidak terbang, dia berjalan seperti manusia, makan seperti manusia, melihat dan bernafas seperti manusia. Bila dia datang, dia berucap di depan 10,000 orang di Kuala Berang ni. Dia kata, akulah Tuhan sekalian alam. Nabi kata, tengok muka dia, lihat kehuduhan matanya, matanya buta, dan Tuhan itu tidak buta. Jangan kalian terpedaya dengan dia. Dan setiap manusia beriman, apabila melihat Dajjal, mereka akan melihat di dahinya akan tertulis 3 huruf, iaitulah kaf, fa, ra. Bacaannya ialah kafir. Tulisan di dahi Dajjal yang disebut sebagai kafir itu tidak akan dapat dibaca oleh orang-orang fasik, munafik dan kafir. Jaga-jaga tuan-tuan, yang ni yang paling saya takut, yang paling kita semua takut. Hari ni kita ada jawatan ustaz, kita ada jawatan mufti, kita ada jawatan imam, kita ada jawatan sekian, kita ada jawatan sekian. Keluar Dajjal nanti tuan-tuan, kawan di sebelah kita nampak di dahi itu, ada tulis di dahi dia, jangan pergi, itu Dajjal. Kita pula kata tak nampak pun. Kenapa tak nampak? Kerana Nabi kata si fasik dan munafik tidak akan dapat baca tulisan itu. Wal'iyadzubillah. Ramai tak fasik hari ni tuan-tuan, munafik? Allahu Rabbi. Tengok, bila kita tengok dia datang kan, nampak di dahi dia jelas. Tuan-tuan, di dahi dia tidak ditulis dengan kapur ataupun cat ataupun pen, tetapi orang-orang beriman akan membaca dengan nur yang diberikan oleh Allah daripada hati. Nur tu naik ke mata, dengan nur itu hidayah Allah, dengan hidayah Allah itu dia pun baca kafir. Dajjal ni lari. Apabila kalian berjumpa dengan Dajjal, larikanlah diri kalian. Bukan pergi interview pula. Lari. Jauhkan diri daripada dia. Jangan risau tak dapat makanan, kerana makanan orang beriman ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Antara yang paling banyak terpengaruh dan terpukau dengan Dajjal antaranya ialah Yahudi, dan yang keduanya wanita. Sehingga kalian akan melihat bagaimana kalian ketika itu akan mengikat ibu, kakak dan adik perempuan kalian di rumah masing-masing. Ikat. Kenapa ikat tuan-tuan? Bila Dajjal dia datang, dia bawa kemewahan, dia bawa makanan, dia bawa minuman, dia bawa emas dan perak. Tuan, orang bawa emas dan perak ni berketul macam ni, bukan iPhone 8, bukan iPhone 10. Emas begini, emas. Nabi kata dia tunjuk ke tanah, terkeluar emas dan perak. Keluar macam tu, keluar. Terpelanting-pelanting, terkeluar-keluar emas dan perak daripada tanah. Dia pun pegang emas dan perak. Siapa yang nak kemewahan, nak makanan ni, sila datang ke depan dan mengaku bahawa aku adalah Tuhan. Tuan-tuan, agak-agak manusia waktu tu berebut dah. Tuan-tuan tengok keadaan saudara-saudara se-Islam kita di Malaysia pada hari ni, yang dikeliling kita pada hari ini. Tuan-tuan, agak-agak pada zaman Dajjal keluar, tawarkan emas perak, tawarkan makanan dan minuman pada masa tak ada makanan dan minuman, apakah manusia akan sujud ataupun lari daripada dia? Hari ini kalau ada tawaran RM1,000 pun manusia berebut-rebut RM1,000. Sanggup tak solat berhari-hari. Nak beli tiket bola, berapa hari orang beratok? Buat kemah depan tu 3 hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beli tiket bola tuan-tuan, beli nak tiket nak tengok perlawanan bola. Orang beratur tuan-tuan, 3 hari duduk di situ, 2 hari duduk di situ, 12 jam berdiri di situ.
tu kena bayar duit. Kalau bagi duit, kata Nabi, kalian akan melihat betapa ramai yang akan ikut dia, mengekori dan membuntuti Dajjal ke mana saja dia pergi, seperti mana sekawan lebah yang mengikuti ketua mereka.